Dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban kesalahan mereka. Itu jelaslah kita. Ma'a asqalihim, bersama dengan beban-beban kesalahan orang-orang yang mereka sesatkan. Ini dipanggil bersebab. Dosa al-musabbib, orang yang menyebabkan orang sesat, menyebabkan orang buat maksiat, menyebabkan orang jadi kufur, maka penyebab bertanggungjawab dengan orang itu. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat kelak. عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, tentang apa yang mereka ada-adakan, mereka rekakan di ayah yang dibuat secara dusta itu. Mu akan bertanggungjawab dengan apa yang kamu lakukan itu. Tengok para maaf sekalian, Allah SWT sebut innahum lakadzibun dalam ayat yang lepas, ayat 12. Mereka bohong, bahawa qad yuhimu anna ad-du'a lam yahmilu syai'an min awzaril mad'uin. Mungkin kita duk mikir dosa dia lah, kenapa pula nak menyalahkan saya? Maka di sini Allah Ta'ala bawa pada kita ayat yang ke-12 ini, bahawa dosa bersebab kita tak akan lepas. Dosa bersebab, kita kena ingatlah. Jadi ayat itu secara asasnya, secara umum, dosa setiap orang dia tanggung sendiri. Dosa setiap orang dia tanggung sendiri. Tetapi dosa bersebab. Apa dosa bersebab? Orang ni yang menyesatkan orang, orang ni yang mengkafirkan orang, orang ni yang menyebab mereka reka amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang tu bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Ini yang kita takut hari ni. Allahu Akbar. Mana dosa pengikut-pengikut juga ditanggungjawab. Dia kena bertanggungjawab, dan mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, apa yang mereka reka-rekakan, ciptakan daripada hujah-hujah yang karut, daripada godaan-godaan yang mempesonakan, daripada pemisungan fakta dan maklumat, ataupun apa saja yang kamu buat sesat, kamu tanggungjawab dengan orang-orang yang terkesan tersesat dengan apa yang kamu lakukan itu. Jadi para pelajar sekalian, kita tengok hadis-hadis yang menyebut tentang perkara yang tersebut. Ada hadis yang Nabi SAW sebut kepada kita, dia panggil dosa bersebab. Dosa bersebab. Kita takut juga ni, kalau tidak kita ingat apa salah aku? Dosa masing-masing. Bahkan ada orang sekarang ni bercakap, apa awak susah? Kita punya kubur masing-masing. Dia ingat kubur masing-masing tu main-main gitu je. Kubur masing-masing. Tuan-tuan tanda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda. Siapa dia ajak orang kepada kebaikan, petunjuk. Kita ajak orang supaya beriman. Kita ajak orang beriman supaya beramal, amal dengan Islam, beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah. Kana lahu minal ajri, Allah Ta'ala akan beri kepada dia pahala orang-orang yang ikut apa yang kita ajar itu. Alhamdulillah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Bahkan tidak kurang pahala orang tu dapat 100%. Kita pendakwah yang duk ajak orang, kempen orang supaya beramal dengan sunnah ini, juga dapat pahala. Tuan-tuan kaya nanti di akhirat esok. Tapi ingat baik, sebaliknya, al-aksu bil-aksi. Man da'a ila dalalatin, siapa dia sesatkan orang, maka orang tersesat dengan dia tanggung dosa dia tanggung dosa orang yang disesatkan itu, tanpa mengurangkan dosa kawan tu. Kawan tu dapat dosa sepakul, mu dapat sebakul. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Banyak lagi lah hadis satu lagi dalam Muslim juga,
tentang man sanna fil Islam. Siapa dihidupkan dalam Islam ni satu sunnah yang dilupai oleh orang. Contohnya, sekarang ni musim PKP. Setelah 4 bulan tak pergi masjid, kita nampak kelesuan jemaah. Lesu dia. Solat sunat pun tak berapa nak lekat. Zikir pun macam satu kebengungan lah kita kata. Maka kita ihyakan balik. Kumpul semangat semula supaya mereka beramal dengan sunnah, orang ikut, maka itu dipanggil sanna sunnatan hasanah. Bukan kita reka ibadat, jangan. Itu karut nama dia. Makna kita hidupkan balik orang lupa. Masuk masjid tak sahayatul masjid contohnya. Banyak lagi lah perkara-perkara yang dilupai setelah mereka terkesan dengan COVID ni. Kita hidup balik. Ini hadis ini jelas bahawa setiap orang yang menjadi sebab, maka dia menjadi sebab. Dia dapat sebab. Sebab baik, alhamdulillah. Sebab buruk, na'uzubillah. Jadi ada orang tanya, dia kata dalam soalan, kita tak perlu ke niat apa-apa kepada ayah kita kebaikan, sebab bila kita buat memang kita dapat. Kita kata na'am. Kalau ayah kita ajar kita, didik kita, dia ajar kita baca Quran, dia ajar kita solat, setiap kebajikan yang kita buat itu dapat pahala secara online. Tapi kita juga kena ada orang panggil khusus doa khas untuk dia, istighfar, minta ampun. Yang kita sedekah juga pahala-pahala yang lain, itu satu khas dia panggil. Yang tadi tabaan, itu berbeza. Baiklah para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita 2-3 hadis ini, Nabi SAW telah beri kepada kita anugerah yang besar. Anugerah yang besar macam mana? Setiap kebaikan yang kita ajar kepada orang, kita meraih pahala. Dalam bahasa orang meniaga sekarang dia panggil MLM lah. MLM, downline, upline, ini semuanya kita dapat pahala daripada orang yang kita buat baik. Ajar dia Quran, ajak dia solat. Orang ni lara, kacau sana sini, kita panggil dia, kita didik dia, akhirnya dia solat, akhirnya dia tutup aurat. Jadi perbuatan baik itu memberi pulangan kepada kita. Sebab itu dalam siri yang lepas, apabila ada orang tanya tentang nak bagi hadiah pahala Fatihah kepada Nabi SAW, Al-Imam Nawawi kata jangan kita beri benda kepada yang lebih atas. Sebab apa kita nak beri? Sedangkan Nabi secara automatik, semua yang kita kebaikan yang kita buat ini dapat kepada Rasulullah SAW. Tak payah kita hantar-hantar. Kita ingat baik-baiklah. Baiklah para pelajar sekalian, 2 ayat ini, iaitu Allah Ta'ala cerita kepada kita yang pertama tentang godaan yang dibuat oleh puak kafir. Godaan yang dibuat oleh orang kafir bila dia menggoda orang dengan jaminan-jaminan yang kononnya mereka boleh bagi jaminan, dosa ditanggung. Kita kata itu semua cakap-cakap yang tidak baik. Namun dosa bersebab, na'am, orang itu bertanggungjawab. Baru ni ada orang tanya soalan tentang orang tular dalam video. Sekarang ni mudah sangat tular menular ni. Terutama sekali ahli-ahli motivasi, ahli pendakwah yang admin dia rajin potong video ni. Dia potong video pendek, buat TikTok pula 1 minit, habis pening kepala orang dengar. Maka dia kata mak ayah berdosa dengan dosa anak-anak dia. Kita kata tidak sebagaimana yang disangka. Dosa bersebab, na'am. Na'am. Contohnya ayah ni dah didik anak dia. Dia sudah didik anak dia, asuh anak dia, dia bagi pendidikan Islamnya, bagi tahu jaga solat, jaga puasa. Kalau ada harta keluar zakat, ada duit pergi haji. Yang muslimat pula tambah lagi jaga aurat contohnya. Jaga makan minum halal haram. Kita sudah bagi pendidikan. Tiba-tiba anak ni terpelanting, terpesong dengan godaan dunia, ighra'atid dunia, ataupun daripada pemikiran al-ghazwul fikri tadi, maka dia lari daripada landasan channel yang kita buat. Ayah dia tak berdosa, sebab kita sudah bagi didikan. Tapi kalau ayah dia masih lagi tidak bertanggungjawab,
Ketika itu kesalahan itu mungkin naik atas kepala dia sama, sebab Allah Ta'ala bagi tanggungjawab kepada kita, kita tidak bertanggungjawab, tidak memberi pendidikan yang baik. Jadi kita kena hati-hatilah. Hati-hati dengan kenyataan kita supaya tidak mencelarukan masyarakat dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ada sandaran daripada syariat. Maka dalam ayat ini kita sudah faham bahawa dosa setiap orang dia tanggung, pahala setiap orang dia ambil. Tetapi satu lagi kategori dosa bersebab, ini boleh share dengan orang-orang yang menjadi sebab, penyebab, dan orang yang terpengaruh dengan orang tersebut. Na'udzubillahi min ghadabillah.